أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على رسولنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهناه في الدين وعلمناه التأويل. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk menunaikan ibadah, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu tadi solat fardu maghrib berjemaah. Ilmu ini ilmunya terbahagi kepada dua. Yang pertama, ilmu belajar tentang menjalani kehidupan, ilmu bekerja, ataupun ilmu mula rumah ke, mula kereta ke, ilmu bercucuk tanam ke, yang mana ilmu yang akan menghasilkan pendapatan dunia kita, keuntungan dunia kita. Dan satu lagi, dan ilmu yang dipanggil ilmu dunia. Dan satu lagi ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mengajarkan kita tentang kehidupan akhirat. Maka ia dipanggil ilmu diniyah, ilmu agama. Orang yang berakal maka mereka akan memastikan bahawa ia akan melebihkan ilmu agama. Kerana ilmu agama ini akan memberi kesejahteraan bukan hanya di dunia, bahkan kejayaan di akhirat. Beruntungnya orang yang menggunakan masanya lebih banyak ilmu akhirat berbanding daripada ilmu dunia. Dan rugi orang yang hidupnya banyaknya habiskan menuntut ilmu dunia berbanding dengan ilmu akhirat. Sebab ialah ulama kita, sebab ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi kelebihan, memberi fadilat. Barang siapa yang menuntut ilmu, kalau nya mati ketika nya menuntut ilmu, maka nya tadi mati sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana menuntut ilmu untuk sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang menuntut ilmu ini banyak kelebihan-kelebihannya. Orang yang keluar daripada rumahnya menuntut ilmu, maka malaikat akan menghamparkan sayapnya
ke bawah ke bawah kaki orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kita hari itu kita muhasabah diri kita. Sebelum tu kita banyak menuntut ilmu dunia, sehingga kita tiada masa terus untuk menuntut ilmu akhirat. Dan kita menuntut ilmu akhirat itu kita menggunakan hanya sambil ringan saja. Kalau ilmu dunia kita sanggup habis beratus ribu, puluhan ribu, sanggup berhutang, sanggup kita sanggup kita menjual tanah ada orang bulanya untuk ilmu dunia. Faham kita dengan kepentingan ilmu dunia. Bahkan kita yang memahami ilmu dunia tu, kalau kita syada belajar dunia, kita susah kita dapat kerja dan sebagainya. Kita faham ke tak ya? Adakah kita yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa ilmu agama ini akan menyelamatkan kita kehidupan akhirat? Masya-Allah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi kesempatan kepada kita untuk kita belajar dalam maghrib isyak tu. Masya-Allah, di Masjid Kampung Baru tu setiap hari ada kuliah mingguan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita diberi peluang duduk situ, kita gunakanlah. Seperti mana kita guna masa kita belajar dunia dulu, macam ni kita. Fokus kita macam ni. Fokus kita datang sekolah di universiti contohnya, di sekolah contohnya. Kalau kita lambat sikit, kita kena marah. Kalau di sekolah, kalau murid lambat datang, siap lepas masuk sekolah, kena pulang, kena catat namanya, kena rotan untuk ilmu dunia. Tapi kita situ sajalah kami pukul-pukul kita lambat datang ke apa. Tetapi untuk kita sendiri, bagaimana kita memahami, bagaimana kita beranggapan bagaimana ilmu akhirat ini. Ilmu akhirat, ilmu yang kita belajar ni tuan-tuan di maghrib isyak tu, yang kita belajar dengan ustaz-ustaz, belajar ilmu akhirat ini sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya ibadah yang kita buat dimau oleh, yang diikut, yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hanya cara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah akan menjamin seseorang yang berada dalam landasan yang betul. Kalau seseorang yang sembahyang khusyuk sembahyangnya sekalipun, solat maghrib tadi khusyuk, tapi dia asyik berwudu, dia asyik menutup aurat. Nah, saya sembahyang pergi situ aurat pakai seluar pendek, pakai boxer je sembahyang, kilo dalam je sembahyang, asyik berwudu tapi khusyuk. Solat maghribnya bukan 3 rakaat, 10 rakaat. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah jadi bacanya, Al-Baqarah dibaca. Khusyuk. Bagaimana solatnya tadi? Pasti solat dia ditolak oleh Allah kerana tidak mengikuti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ialah perlunya ada ilmu. Perlu ada ilmu supaya bila kita belajar ya, ulama dah bantu kita, beri panduan dengan kita, dengan kitab-kitab mereka yang mereka tinggalkan kepada kita. Ya, alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita bantu kita. Dan dekat situ adalah peluang kepada kita untuk kita belajar. Jangan kita campur adukkan belajar kita dengan perkara-perkara yang lain. Bila kita duduk belajar tak dapat fokus. Memang faham kadang-kadang orang-orang kita tu dah berumur sikit memang ngantuk bila belajar tidur kita. Memang faham kadang-kadang bila makan ubat sikit, macam mak kami lah, punya makan ubat memangnya akan ngantuk, beri kesan kepadanya nak belajar, ni anak ya, kesan. Tapi masya-Allah, alhamdulillah kita cuba beri tumpuan kita, bagi tumpuan supaya ilmu yang kita
yang masa yang kita ada tu dengan kesempatan, bukan hanya maghrib isyak je tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan cari masa yang lain, mungkin pakcik-pakcik apa, ayahanda-ayahanda yang masih pencen tu, mungkin ada cari tempat-tempat masjid-masjid yang ada buka pengajian di antara subuh ke ataupun waktu duha ke, kuliah-kuliah duha ke, cari kopong, cari tak ustaz ajar supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita dipenuhi untuk kita menampung balik masa-masa kita yang dulu dengan kita itu dengan masa ilmu akhirat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan majlis kita tu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung pengajian kita. Muka surat berapa? 30. Ha? 38. Asal usul sembahyang dan hikmah ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Okey ya. Baik. Setengah hukama mengatakan setiap sembahyang itu ditentukan kepada seseorang nabi daripada anbiya Allah menyembahyangkan pada waktunya. Itu setengah hukama. Setengah hukama itu adalah orang-orang yang bijak pandai, ulama-ulama terdahulu. Okey. Mereka madah solat-solat yang kita polah tu adalah Allah telah perintahkan kepada nabi-nabi yang terdahulu dulu. Okey. Dan orang yang pertama sembahyang subuh itu ialah Nabi Adam alaihissalam apabila ia keluar daripada syurga. Ketika itu baginda melihat kegelapan dan merasa amat takut. Maka apabila tiba waktu subuh dan ternampak fajar, baginda bersembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama untuk bersyukur kerana terlepas dari kegelapan, dan rakaat yang kedua untuk bersyukur kerana kembalinya waktu siang. Orang yang pertama bersembahyang zuhur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Allah menyuruh baginda menyembelih anaknya yang kemudiannya ditukar kepada menyembelih kibas. Suruhan itu berlaku ketika gelincir matahari, yakni mula masuk waktu zuhur. Baginda bersembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama untuk bersyukur kerana anaknya ditebus dengan kibas. Rakaat kedua untuk bersyukur kerana terbuang duka cita daripada anaknya. Rakaat ketiga untuk menuntut keredaan Allah. Dan rakaat keempat untuk melahirkan perasaan amat gembira kerana mendapat penebus yang amat besar, kibas Habil dari syurga. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim. Maksudnya, dan kami tebuskan dia dengan sembelihan kibas yang amat besar. Surah As-Saffat ayat 107. Orang yang pertama bersembahyang asar ialah Nabi Yunus alaihissalam. Apabila Allah mengeluarkannya daripada perut ikan paus dalam keadaan seperti anak burung yang tidak berbulu. Beliau mengalami 4 kegelapan. Pertama, kegelapan kesalahannya. Yang kedua, kegelapan air. Yang ketiga, kegelapan malam. Dan yang keempat, kegelapan perut ikan. Baginda keluar daripada perut ikan itu pada waktu asar. Maka baginda bersembahyang 4 rakaat kerana bersyukur kepada Allah yang melepaskannya daripada 4 kegelapan tersebut. Orang yang pertama bersembahyang maghrib ialah Nabi Isa alaihissalam. Apabila Allah mengeluarkan baginda daripada kepungan kaumnya, peristiwa itu berlaku sewaktu lenyap matahari. Rakaat pertama untuk menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Rakaat kedua untuk menafikan tuhmahan terhadap ibunya yang dituduh oleh kaumnya. Rakaat ketiga untuk menyatakan bahawa tiada Tuhan yang dapat memberi kesan melainkan Allah jua. Sebab itulah 2 rakaat pertama berhubung dan rakaat terakhir tinggal bersendirian. Orang yang pertama bersembahyang Isya itu ialah Nabi Musa alaihissalam.
ketika sesat jalan sewaktu keluar dari negara Madian, satu daerah dalam negara Jordan berdekatan dengan Sinai dan Laut Merah. Baginda mengalami duka cita tentang istrinya, Harun saudaranya, Fir'aun musuhnya dan beberapa orang anaknya. Semua duka cita itu dilepaskan oleh Allah berpegang pada janjinya yang benar. Peristiwa itu berlaku pada waktu Isya yang akhir. Maka baginda bersembahyang 4 rakaat kerana bersyukur kepada Allah yang melepaskan dirinya daripada semua duka cita itu. Menurut riwayat yang lain, sembahyang subuh itu dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam, sembahyang zuhur oleh Nabi Daud alaihissalam, sembahyang asar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sembahyang maghrib oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, dan sembahyang Isya oleh Nabi Yunus alaihissalam. Baik, jadi itu adalah dibawa oleh kisah-kisah ini daripada orang ukama kita terdahulu. Jadi mungkin itu memang tidak ada dalam saya sih pasti sama ada ya dalam hadis ataupun yang lain. Cuma mungkin ada riwayat-riwayat yang lain. Mungkin ulama-ulama kita mereka membaca kitab-kitab yang terdahulu. Jadi mereka sebab ulama-ulama kita bukannya sebarang nak nulis dalam kitab tu. Syekh Daud Al-Fatani itu bukan ulama yang macam saya tu, ulama tepi jaya, ustaz tepi jaya aja. Atau ulama-ulama yang hebat, dan kalau dia meletak dalam kitab tu, dan sebenarnya adalah untuk apa pada kita juga nak beritahu ibadah solat tu bukan ibadah umat tu aja, tapi nabi-nabi. Nabi-nabi mereka yang membuatnya, yang melaksanakannya, insya-Allah. Dan solat yang kita buat tu patutnya kita, pertama sekali kata ulama, patutnya kita rasa bangga kerana solat tu adalah solat nabi-nabi. Dan nabi yang mereka sebut ya bukan nabi biasa. So, nabi-nabi itu dah sendiri je luar biasa kedudukannya. Dan nabi itu tadi kedudukannya tertinggi juga sebab mereka dalam Al-Quran, Allah telah sebut dalam Al-Quran. Okey, saya pun dah beritahu dengan tuan-tuan sebelum tu. Ada nabi-nabi, ada yang di tingkat kelebihannya. Allah beritahu tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dan nabi-nabi itu ada dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain. Rasul-rasul ada lebih daripada rasul-rasul yang lain. Jadi nabi-nabi itu nabi yang disebutkan oleh penulis itu tadi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa, ataupun riwayat yang lain Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, Nabi Ya'qub dan Nabi Yunus alaihissalam. Masya-Allah. Okey. Baik. Perumpamaan sembahyang. Sembahyang itu diumpamakan seorang raja yang menyiapkan sebuah dewan. Kemudian beliau mengadakan majlis jamuan yang menyajikan pelbagai jenis makanan dan minuman yang beraneka warna dan kelazatan, dan pada setiap warna itu ada kelebihannya yang tersendiri. Kemudian dia menyeru seluruh rakyat jelata untuk menikmati makanan tersebut. Demikianlah diumpamakan sembahyang itu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh sekalian hambanya yang sempurna mengerjakannya untuk menikmati kelazatan daripada pelbagai pemberian dan kurniaannya, supaya hamba itu bersyukur terhadap kurniaan Tuhannya. Amalan-amalan sembahyang itu diumpamakan sebagai makanan, manakala zikir, tasbih dan doa itu diumpamakan sebagai minuman. Apalah jenisnya makanan dan minuman seumpama ini, sehingga hamba-hambanya yang arif tidak menyedari dirinya, serta sejuk mata hatinya dengan menikmati kurniaan yang tidak terperi. Kerana keadaan sebeginilah dinamakan sebagai syurga segera, jannatan ajilah. Firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya dikurniakan 2 syurga. Syurga yang pertama ialah yang disegerakan di dunia ini, iaitu rasa sejuk mata hati bila syuhud Tuhannya,
Dan syurga yang kedua ialah di akhirat nanti. Syuhud tu maksudnya dapat melihat. Jadi para ulama dahulu, solat tu adalah mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat dengan mata kasar kita, tapi melihat dalam mata hati mereka. Jadi bila kita sembahyang tu, seolah-olah kita tu adalah, bukan seolah-olah, sebab kita kena tu belum dapat nak wujudkan perkara yang kita sembahyang, kita belum dapat lagi, belum dapat hakikat kelazatan sembahyang tu. Saya sendiri lah, mungkin kita orang masya-Allah jemaah situ mungkin dapat lah, tapi kami belum dapat lagi, belum dapat lagi kelazatan. Macam kami sembahyang, orang bisin, miak bisin, kita boleh memang apa miak bisin boleh nak lagi. Tapi orang terdahulu, orang yang dapat hakikat sembahyang tu, mereka sadar tak orang bisin kah kita orang, sekati kita orang, sebab aku tu telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila aku angkat takbir, aku telah putuskan hubungan aku dengan siapa-siapa. Hanya aku dengan Khaliq, iaitu pencipta aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka anggap solat tu syurga dunia tu. Untuk orang kafir, mereka jadikan dunia tu syurga mereka. Mereka buat sesuka hati. Dunia mereka, seolah-olah mereka hidup di dunia tok-toklah tempat tinggal mereka. Sayalah mereka kena itu ada yang melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, sebab mereka tok rasa toklah syurga mereka. Mereka menipu orang, mereka menzalimi orang lain. Mereka tahu bahawa ada satu kehidupan lain yang lain lagi. Tapi kita orang-orang soleh, mereka menjadikan solat tu adalah satu tempat untuk mereka berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi solat fardu. Solat sunat kita buat dengannya, apatah lagi dengan solat fardu. Solat fardu tu dituntut. Solat fardu dituntut. Dah pernah baca satu kitab tuan-tuan, untuk saya menggalakkan tuan-tuan. Macam kita tu, ada orang tanya, Ustaz, yang ni lebih afdal, solat tahajud kah, solat sunat tahajud kah, solat sunat rawatib? Ni lebih afdal. Kami tanya dengan kita, mana lebih afdal? Sikit aja. Solat sunat rawatib kah, solat, contohlah kita dapat isyak, kami contohlah nak pola salah sikit, satu je nak pola. Solat sunat rawatib kah, solat sunat tahajud? Witir lah, tahu witir kah, tahajud kah apa? Tanya kita. Tahajud. Lain? Tahajud. Jawapannya adalah solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib tu adalah solat sunat yang tinggi kedudukan solat sunatnya. Sebab solat sunat mengiringi, solat rawatib tu hanya solat mengiringi solat. Dan lebih dituntut. Tapi rugilah kalau kita solat rawatib. Contohlah seorang tu tadi, dia nak mula sikit aja. Mana lafzalnya? Solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib tu tuan-tuan kita perlu tekankan. Lagi-lagi kita yang biasa sembahyang tu, yang biasa ialah maksud kita yang selalu sembahyang tu lah, dapat jaga sembahyang, kita tekankan rawatib tu jangan tinggal. Hatta kita di rumah sekalipun, kalau kita sembahyang di rumah pun boleh kita buat solat rawatib. Bukan di masjid je kita buat solat rawatib, di rumah kita pun boleh solat rawatib. Contohnya pada waktu subuh, contohlah kita waktu subuh hujan, ataupun kita di rumah kita sembahyang. Apa dulu contohlah, memang dah masuk waktu subuh. Sebelum kita sembahyang subuh, kita sembahyang sunat rawatib dulu, iaitu sebelum qablah subuh. Sembahyang dulu rawatib subuh, kemudian baru kita solat subuh. Macamnya juga kita waktu-waktu yang lain, waktu zuhur ke, waktu asar ke, waktu maghrib ke, waktu isyak ke. Soal rawatib tu, rawatib tu kita dah okey, masya-Allah, kita fardu kita dah jaga, masya-Allah. Tapi rawatib tu kita mau jaga lagi. Kita mau tingkatkan lagi. Nak biasakan. Boleh. Puasa ada badiah? Tak ada. Okey. Solat, okey, saya cerita yang dalam hadis Nabi pada 10 rakaat. Okey? 10 rakaat. Apa 10 rakaat? Pertama,
solat 2 rakaat sebelum subuh. Okey. Solat rawatib tu pun ada kedudukannya. Paling tinggi solat rawatib paling afdal adalah solat sebelum subuh. Qabliyah subuh. Solat qabliyah subuh. Ba'diyah subuh saja dah. Okey, ba'diyah subuh saja dah. Tapi ba'diyah subuh ada kalau kita tu pergi ke Mekah dan Madinah. Kalau kita pergi Mekah dan Madinah, kita boleh sembahyang sunat apa-apa aja. Boleh. Boleh sunat apa-apa. Kalau kita nak solat lepas subuh kita nak solat apa? Solat hajat, boleh. Solat duha belum masuk lagi, contoh lepas subuh. Ni lepas solat duha. Kita nak solat apa? Solat sunat, boleh. Apa-apa solat kita nak buat, boleh. Tapi kita di situ, kita nak solat lepas subuh ni ada solat sunat. Waktunya diharamkan sembahyang. Kalau qada, boleh. Qada. Kita qada solat kita yang lepas, boleh kita qada. Okey, 2 rakaat, bawa 2, tinggal 8. Apa lagi 2? 2 lagi tadi solat zuhur, qabliyah zuhur. 4. Tinggal 4 dah. Lepas zuhur 6. Asar syahadah. Nya ada, tapi nya bukan yang 10 tu. Okey? Lepas maghrib 2. Jadi tinggal 8, tinggal 2 lagi, iaitu lepas isyak. Ya, yang disebut oleh Nabi yang dituntut 10 tu, dituntut. Tapi biasanya kita ada tambah, biasanya yang kita syahadah, biasanya qabliyah, ba'diyah semua ada kecuali selepas subuh dengan selepas asar aja. Sebelum maghrib ada, selepas maghrib ada, sebelum asar ada, selepas asar syahadah. Selepas subuh syahadah, selepas maghrib ada, sebelum maghrib ada, sebelum isyak ada, selepas isyak ada. Berapa ya? Kita orang kira sendirilah. Tapi ada lagi hadis Nabi tuntutkan kita. Nabi tuntutkan kita untuk buat tambahkan lagi. Zuhur tu tuan-tuan, zuhur tu sebenarnya berapa rakaat? Zuhur tu sebenarnya 12 rakaat. Sebenarnya. Kenapa 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Berapa ya? 12. 4 rakaat, 2 salam lah. 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Kalau kita nak buat 4 rakaat terus 1 salam, boleh juga. Tapi ulama ajar kita 2 rakaat, 2 rakaat. Yang solat sunat. Jadi kita nak latihkan tuan-tuan. Solat sunat, rawatib kita jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Zuhur memang panjang sebab zuhur tu adalah waktu syaitan dipolah. Syaitan dipolah, syaitan makin dipolah, syaitan makin kuat. So ialah dituntut kepada imam kalau untuk zuhur panjangkan sikit. Tapi kita faham keadaan kita mungkin kita panjang sebab orang bergaut nak kerja. Jadi masa rehatnya pendek. Jadi kita pun ringkaskan. Yang penting solat. Sebab nak memanjangkan ni adalah sunat saja. Jadi kita buat yang ringkas saja. Okey? Orang yang hendak, kita sambung, orang yang hendak mengerjakan sembahyang mesti mengerjakan 12 rakaat. Okey. 12 rakaat. Mengerjakan 12 perkara tu. Setengah hukama mengatakan sembahyang itu terhimpun padanya 12,000 perkara. Sebenarnya sembahyang tu aja ada terhimpunnya 12,000 perkara. Masya-Allah. Kemudian yang ke-12,000 itu disimpan pada 12 perkara tu. Maka sesiapa yang hendak mengerjakan sembahyang mestilah mengetahui dan mengerjakan 12 perkara supaya sempurna sembahyangnya. 6 perkara sebelum masuk waktu sembahyang, 6 lagi di dalam
sembahyang. Ada 12. 6 luar, 6 dalam. Okey, apa yang dalam, apa yang luar, apa yang 12 ya? Kita baca tu. Yang pertama, ilmu. Ilmu. Kerana Nabi SAW bersabda, maksudnya amalan yang sedikit dengan berpengetahuan lebih baik daripada amalan yang banyak dengan kejahilan. Amalun qalilun fi ilm khairun min kathir fi jahal. Jadi ilmu tu penting. Soalnya kita perlu tahu nak ni rukun. Ya ulama tu bantu kita bila kita belajar tu, kita perlu tahu nak ni rukun, nak ni sunat. Perlu tahu. Kata kami akan nunjuk kita sembahyang mazhab Imam Syafi'i kita. Tuan-tuan, saya dah beritahu dengan imam-imam suntuk kami ada khusus. Kadang-kadang ada orang yang angkat takbir, kata tu Allahu Akbar. Tu bukan mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Tu bukan mazhab Syafi'i, tu mazhab Hanafi. Kita tu faham, kadang-kadang kita tu belajar sebab kita dengar orang sembahyang. Kadang-kadang kita di situ kita dengar orang India, kita dengar orang Pakistan. Tu bukan mazhab Syafi'i kita. Tu mazhab Hanafi. Kalau kita sembahyang tuan-tuan, sebab kita nya sikit contoh juga. Sembahyang tu nya si dapat dicampur adukkan bermacam-macam mazhab. Si dapat. Nya sikit mazhab, sikit sembahyang satu mazhab aja. Kalau kita masuk, contohlah kita masuk mazhab Hanafi, masuk mazhab Syafi'i, masuk mazhab, kata ulama hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau ibadah, contohnya sembahyang kita ikut mazhab Syafi'i, puasa ikut mazhab Hanafi, ya boleh, sebabnya ibadah yang lain. Yang ibadah yang lain. Jadi kita perlu tahu. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita perlu belajar. Apa yang mazhab Syafi'i pun kaifiat sembahyangnya. Mazhab Hanafi ngangkat tangan macam ni tuan-tuan. Mazhab Hanafi angkat tangan. Mazhab Hanafi okey. Mazhab Hanafi nya angkat tangan contoh. Mazhab Ahmad bin Hanbal nya kata tu dekat bahu. Jadi mazhab Syafi'i yang ambil dua hadis ya, seada hadis daripada angkat telinga dan angkat bahu, dekat bahu. Jadinya angkat dua haulal mankibain, di antara telinga dengan bahu. Ya kita kat situ. Allahu Akbar. Nun contoh mazhab Hanbali. Allahu Akbar. Perempuan boleh ngikut angkat kita macam tu. Perempuan. Untuk perempuan angkat tangan haulal mankibain. Boleh? Okey, kami back tackle. Untuk mazhab Syafi'i. Okey. Biasanya kita mazhab Syafi'i tu tuan-tuan, daripada awal, daripada kita sebelum kita sembahyang sampai kita nak beri salam, semua kita hadap kiblat. Mata kita nak hadap kiblat aja. Cuma ada beberapa keadaan aja kita menghadap tempat lain. Kelak saya akan tunjukkan. Okey? Kitab mazhab apa? Syafi'i. Takut kitab mazhab Hanafi. So bisa orang Pakistan, orang India tu hanya mazhab Hanafi. Okey. Baik. Jadi kita dah sebut sebelum tu 13 rukun. Betul? 13 rukun 13 rukun solat. Niat takbiratul ihram dengan berdiri tegak adalah nya sekali. Nya tiga sekali. Berdiri, sebab kita berniat dalam masa kita berdiri ya. Dan takbiratul ihram pun dalam kita niat ya. Jadi bila kita angkat tangan, Allah, mata kita dekat situ. Jangan banyak bergerak. Sebab bila banyak bergerak tu nyasi khusyuk. Sebab khusyuk tu adalah orang yang menetap, orang yang tetap. Jadi sebab ialah sebelum kita nak angkat tangan, kita mata kita dah nangkat tempat sujud. Okey? Kita rapatkan saf. Dan sikit lagi, saf tu semestinya rapat apa? Rapat bahu. Ada orang tinggi kan orang rendah. Macam ni nak rapat. Nah, kaki. Semestinya kaki mun ada kaki. Orang sebelah ada kaki contohlah. Semestinya yang pentingnya rapat.
Yang pentingnya kita nangga kita nangga benda yang rapat. Si semestinya hanya kena. Yang pentingnya rapat. Yang penting si ada laluan orang melimpas kat sia. Okey? Baik. Kita dah angkat tangan. Allah. Okey? Jadinya ada, tapi si ibuah kita berkelahi lah. Contoh si ibuah kita nak berkelahi. Salah tu. Sebab tu'nya ada ikhtilaf ulama. Ada mazhab tu ada, mazhab tu ada. Tapi ingat saya dah tadi, kalau kita bercampur mazhab dalam satu sembahyang, hukumnya haram. Tapi untuk orang yang tahu, tapi nya sengaja mula macam ni, hukumnya haram. Tapi munnya si tahu, aku stop. Ya mazhab apa? Aku stop, aku angkat aja. Orang mana angkat tangan, aku angkat tangan. Tapi kita belajar, sebab kita belajar ilmu tu, kita perlu belajar. Sebab kita perlu tahu mazhab kita tu mazhab Syafi'i. Kita perlu tahu. Okey? Allahu akbar. Tangan mazhab Hanafi di bawah perut. Di bawah pusat, bawah tu. Mazhab Hanafi. Mazhab Hambalinya situ. Mazhab Hambali. Kita di bawah dada, di atas pusat. Stop. Dalam mazhab Syafi'i juga, Imam Baijuri dalam Hasyiah Baijuri ada yang angkah tangannya di dekat belah jantung tu, dekat dalam tu, sebut tekan. Sebab jantung kita memberi kesan kepada kita. Tapi ia kata ulama, ia ada dalil. Ia hanya dalil daripada Imam Baijuri. Imam Baijuri tu ulama hebat juga lah. Ulama bukan ulama hebat juga, ulama hebat. Tapi kita ambil yang adil, kita ambil tengah-tengah lah. Sebab ia muktamad, pandangan muktamad ulama kita, mazhab Syafi'i kita, tengah-tengah. Okey? Doa iftitah kita baca, doa iftitah ya, yang mazhab Syafi'i kita, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Ya mazhab Syafi'i kita ya. Allahu akbar kabira. Memang banyak riwayat. Banyak Allahumma ba'idna banyaklah riwayatnya. Tapi kita hafal jelah Allahu akbar kabira walhamdulillah. Mau kita nak hafal yang lain boleh. Tapi tu-nya sunnah. Okey? Allahu akbar kabira sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey? Kemudian kita baca Fatihah. Fatihah tu tuan-tuan, saya selalu tekan dengan tuan-tuan, jaga belajar makhraj huruf kita. Belajar. Sebab syarat Al-Fatihah tu mesti memelihara sebutan hurufnya. Kalau kita baca bismillah, salah. Kalau kita tahu, kita belajar siapa? Contoh orang mu'allaf. Orang mu'allaf punya baru masuk Islam. Dapatlah nak nyebut betul-betul. Jadinya sembahyang, aku sembahyang aku salah nak baca. Sah Fatihah. Tak ada. Sebabnya sembahyang tu nya kena polah. Apa yangnya boleh dulu. Tapi lepasnya sembahyang, nya perlu belajar lagi. Apatah lagi kita tu yang dah lama. Jadi kita banyak imam, kita situ banyak ustaz-ustaz. Belajar dengan ustaz-ustaz. Belajar sebut huruf kita. Jangan kita malu, ustaz kami ada gigi ustaz susah nak nyebut. Tak ada. Belajar. Yang penting kita tahu ya notnya yasin, nasta'in, bukan nasta'in, bukan macam mustaqim, bukan mustaqim. Banyak kadang-kadang kita nanggak masih ada sebutan-sebutan huruf yang salah. Belajar. Jangan malu, kita jumpa ustaz-ustaz, kita jumpa imam-imam kita. Insya-Allah kita orang imam-imam kita orang imam yang baik-baik bacaannya, jumpa mereka, tanya, cek bacaan-bacaan kita. Okey? Lepas Al-Fatihah, kita nak baca surah, sebab ya sunnah hayah. Okey, bila kita nak rukuk, sebab Imam mazhab Syafi'i ada 4 kali angkat tangan. Pertama angkat takbir. Pertama, yang kedua sebelum kita nak rukuk angkat tangan. Sunnah mazhab Syafi'i. Allahu akbar. Rukuk tu adalah tangan kita dapat nyentuh lutut. Dan tangan kita dibuka tapi digenggam kita palak tut kita. Genggam kita. Kaki semua menghadap kiblat. Dan juga tangan kita tu sebenarnya, dia bukan lurus kita tu. Yang sebenarnya ulama ajar kita, tangan kita diunjuk kita sentuh sikit. Jangan sentuh. Tok kumpul tu. Sentuh aja, sikit aja. Tangan kita supaya tangan kita tu menghadap kiblat. Allah, cuma sikit.
Semua ada kiblat. Tangan kaki kita pastikan. Ada orang sembahyang tentuk. Main dengar. Silat lah. Jadi tentuk je lurus, semua lurus. Okey, bila kita rukuk. Okey. Kemudian kita angkat. Sami'allahu liman hamidah. Dengar tak? Rabbana, imam kah makmum kah? Nya kena baca dua-dua. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, mungkin kita pergi di Mekah, mukabbirnya nya akan madah Rabbana walakal hamd, baca sami Allah, sebab mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i, kita baca dua-dua. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Okey? Jadi apa kita macam ni? Ulama ajar kita. Sami Allahu liman hamidah. Okey? Masuk situ tak? Rabbana walakal hamd. Masya-Allah ulama kita. Yang ajar kita. Betapa Betapa disiplinnya. Betapa betul, betapa rutin betapa nama orang Megelo bahasanya. Disiplinnya, tata cara sembahyang dibuat oleh ulama-ulama kita. Okey? Mata masih di sia. Bila kita turun, apa yang kita turun dulu? Kita turun lutut kita dulu. Kalau orang yang sakit dulu macam tu pun tak ada masalah, boleh. Tapi sunnahnya lutut dulu, kemudian tangan, kemudian baru dahi kita. Sebab Nabi pada aku sujud 7 anggota. Apa 7 anggota? Dahi 1, tangan 2, 3, lutut 4, 5, kaki belakang 6, 7. Okey? Sujud. Bila kita sujud, mazhab Hanafi, hidungnya kena. Wajib hidung katanya. Nasib baik kita bukan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak hidung kita kemek-kemek ujung-ujung. Cuma hidung kita. Mazhab Hanafinya wajib hidung. Tapi kita mazhab Syafi'i si wajib hidung. Cuma kita menekankan sedikit. Jangan ditekan kita benar-benar je ya. Tekan sikit untuk sujud supaya dahi kita kena. Pastikan dahi kita walaupun siapa yang pakai sorban besar, pastikan sorbannya menghalangnya. Kalau ada rambutnya kena sebahagian, sah sujudnya. Yang penting dahinya kena. Tapi lebih baik pastikan rambutnya syadah. Syadah menghalangnya punnya. Okey? Tangan bersama, tangan macam ni, tangan kita buka. Macam ni kita takbiratul ihram. Macam ni aja. Perempuan perlu sikit macam ni, perlu. Sama aja mazhab Syafi'i pun sama aja. Macam tu. Okey? Duduk dua antara sujud dengan duduk iftirash. Duduk mazhab Hanafi dua-dua sama. Duduk antara dua sujud dengan tahiyat awal sama setidaknya duduk. Tapi mazhab Syafi'i sama. Duduk kedak duduk dua antara dua sujud, tapi duduk iftirash macam tu. Sikit sebelah dibuka. Mau kita nak duduk kedak boleh, tak ada masalah. Kita nak duduk berselak pun boleh. Contoh kita nak sujud. Tok bukan sakit tok. Bukan cerita sakit, tok cerita biasa. Contoh sujud. Allahu akbar berselak. Boleh, tapi banyak gila pergerakan kita lah. Pelik lah. Tok bukan sunnah. Sunnahnya adalah macam tu. Okey? Boleh? Kita nak duduk apa-apa pun boleh. Kita asyik sakit, boleh. Apatah lagi sakit. Mu sakit memang boleh lah. Nah, kemudian kita nak bangun, okey. Kan tadi kita angkat tangan tadi 4 nak. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, masa kita nak rukuk. Yang ketiga, masa kita nak i'tidal, bangun mana i'tidal, 3. Yang keempat adalah ketika kita di tahiyat di rakaat kedua. Di rakaat kedua kita nak bangun rakaat ketiga. Contohnya kita tahiyat awal. Habis kita bertahiyat, naik kita Allah, angkat tangan. Kalau kita daripada rakaat pertama naik ke rakaat kedua, perlu angkat tangan. Mazhab Syafi'i. Yang kita angkat tangan bila? Untuk rakaat yang
2 pergi ke 3. Faham? Boleh faham? Berapa gigi angkat tangan? 4. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua ketika nak rukuk, Allahu akbar. Yang ketiga ketika bangun daripada rukuk pada masa i'tidal. Yang keempat selepas tahiyat apa? Lepas tahiyat awal, rakaat kedua yang pergi ketiga. Okey. Kemudian kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu hanya pada ketika yang kita nak beri salam aja. Contoh kita masbuk. Kita nak bangun lagi. Afdalnya duduk iftirash tadi, bukan duduk tu. Sebab duduk tahiyat tawarruk tu hanya untuk memberi salam aja. Duduk pasal yang terakhir. Kalau duduk, kalau nya tahiyat akhir, tapi nya ada sujud sahwi, nya lupa doa kunut, jangan duduk kena tu. Duduk bukan jangan, maksud saya duduknya tetap sah, tapi afdal kita nak belajar solat tu belajar afdal. Cuba belajar afdal. Jadi duduk contoh, melainkan kita lupa lah. Tiba-tiba masanya tahiyat akhir, lupa aku doa kunut bolehnya duduk. Tapi kalau nya tahu, nya lupa masanya turun sujud, lupa aku doa kunut, maka duduk contoh untuk tahiyat akhirnya. Okey, duduk tahiyat akhir. Bila kita baca tahiyat akhir tuan-tuan, tadi mata kita tadi memang ke tempat sujud. Bila tahiyat akhir, bila kita nak masuk kepada asyhadu Allah, mata kita akan menuju ke jari kita. Kan saya dah ajar sebelum tu anak 53 anak. Macam ni 53 tuan-tuan? Jari kita. Saya pernah ajar sih sebelum tu. Pernah ajar di situ. Pernah anak? Macam ni? Jari ibu jari tu pergi dekatkan jari kita tu satu, 2, 3, nombor 3 tu. Pergi ke situ. Tunjuk tu. Macam biasa kita buat. Tu, tangan kita. Ulama memang teliti tuan-tuan. Telitinya. Masa kita baca mazhab Hanafi, lepasnya tu nya tunduk. Ya mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, tangan kita macam tu sampai akhir. Mazhab Syafi'i. Tapi bila ngangkatnya pada ketika asyhadu Allah. Tangan mata sini, mata tangga jari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak berdiri sampai habis pun boleh. Tapi yang diajar oleh guru kami, tangan kita ke bawah. Tapi masih macam tu, ataupun kita nak kekalkan pun boleh. Cuma kita nak membezakan kerana untuk asyhadu alla ilaha illallah sahaja. Asyhadu alla ilaha illallah. Balik kepada sujud, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai ayat fil alamin innaka Hamidum Majid. Nak beri salam, mata dengah tempat sujud. Assalamualaikum dulu. Warahmatullah baru pergi kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Mata nangga sini. Mata nangga bahu kita. Mata tangga bahu. Tadi masa tasyahud akhir kita nangga jari betul? Kemudian masa assalamualaikum warahmatullah nangga bahu. Pipi kita, orang belakang dapat nangga pipi kita. Jangan assalamualaikum. Jangan nangga orang. Assalamualaikum. Habis salah habis bayang gitu. Assalamualaikum. Ada orang sembahyang kita. Nak beri salam kedua, si perlu tengah-tengah tu, si perlu tengah-tengah. Dah, bukannya zikir barat tu. Ada orang. Dah. Terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok bahu lagi. Boleh? InsyaAllah. Ya ajaknya, ya mazhab Syafi'i kita sembahyang. Jadi sembahyang tu tuan-tuan, khusyuk tu ulama beritahu khusyuk adalah bila kita
mengikut disiplin-disiplin sembahyang yang difardukan, yang diajarkan oleh ulama kita. Ialah khusyuk. Yang khusyuk, tapi si baca Fatihah. Yang khusyuk, tapi si Yang khusyuk, tapi contohlah, yang khusyuk tapi si buat apa yang diajar oleh Nabi pada kita. Dia bukan khusyuknya. Yang khusyuk, mayangnya. Si baca apa-apa. Si sujud, si khusyuk dia berdiri aja. Khusyuk. Si sembahyang tu adalah kita mengetahui setiap pergerakan-pergerakan kita. Tahu apa dibuat oleh kita, rukuk apa dibaca oleh kita. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bila kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ya khusyuk. Mengetahui setiap bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Di sembahyang untuk tuan-tuan kita perlu belajar. Perlu tingkatkan pengetahuan kita dengan asas belajar Al-Quran solat tu, supaya solat kita tu memang tuan-tuan ada mazhab yang gerak jarinya. Ya memang ada hadis tuan-tuan, memang ada hadis. Yang mazhab Maliki yang gerak jarinya. Mazhab Maliki. Jangan kita orang gerak kita tahan kita. Geraknya macam tu lagi. Jangan itu main. Itu memang ada. Tapi ya mazhab Maliki. Sebab apa perbahasan ulama mengenai gerakan tu, sebab mereka melihat dua-dua hadis tu. Tu orang yang ustaz-ustaz tu adanya istinbat, adanya istinbat adanya adalah belajar untuk mentarjihkan dalam wajah hadis tu. Belajar hadis tu tuan-tuan bukan perkara yang mudah. Ulama-ulama kita mengeluarkan hadis, mengeluarkan istinbat hukum mereka. Jadi mereka melihat solat tu khusyuk. Jadi kalau nya bergerak tu bukan naknya menidakkan hadis, bukan. Tapi untuk menetapkan, sebabnya ada dua hadis yang bercanggah, bertemu. Sikit madah si bergerak, sikit madah bergerak. Dan noni sikit nak ikut. Jadi mazhab Syafi'i madah. Jadi nyasi perlu digerakkan sebab khusyuk tu bukan bergerak. Mun contohnya bukan khusyuk lah. Tapi ada hadis tuan-tuan, ada hadis. Ada hadis Nabi bergerakkan jari Nabi. Jadi jangan kita nak berkelahi, jangan kita nak syukur tu salah, jangan. Cuma kita untuk mazhab Syafi'i, kita siap bergerakkan jari kita. Boleh insya-Allah. Kemudian saya lagi tekankan sujud, hati-hati jangan sujud siku ke bawah, sebab ia iftirash sab', ia adalah binatang pun cara duduk. Betul? Ya, duduk cara binatang. Jadi sujud kita jangan malas, angkat sikit tangan kita. Melainkan yang sakit lah. Kalau yang sakit boleh. Ya, untuk yang sakit lebih bagus kita angkat tangan. Okey. Kaki jarakkan. Sikit lagi. Mazhab Hanafi masa rukuknya melihat kaki. Yang mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i lihat tempat sujud. Mazhab Hanafi memangnya tengok tempat kakinya. Ya kita sebut ceritalah. Ya, mazhab Hanafi memang ada dalilnya pun. Okey. Jadi ajak saya rasa mungkin pertanyaan kelak kita tanya lagi minggu hadapan lah. Kita pun dah lepas maghrib, dah lepas isyak kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.